Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna in syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir wa atsmim bil khair. Amma ba'd. Muka surat 287. Melakukan sembelihan bukan kerana Allah Subhanahu wa taala. Sebahagian daripada bentuk kesyirikan, menyembelih bukan kerana Allah. Menyembelih adalah sebahagian daripada bentuk ibadah. Sembelih-sembelih ni ibadah. Sama ada sembelih ni kita untuk makan kita sendiri ke, sembelih untuk orang ke, sembelih yang melibatkan aqiqah ke, sembelih yang melibatkan korban ke, semua dianggap ibadah. Bila dianggap ibadah, penyembelihan itu hanya dipersembahkan kepada Allah. Sembelihan itu kerana Allah. Tujuan persembelihan juga adalah kerana Allah, bukan dengan tujuan-tujuan maksud-maksud yang lain daripada Allah. Jadi seandainya seseorang yang menyembelih seseekor binatang bukan kerana Allah, maksudnya sembelih kerana makhluk yang lain, tujuan yang lain, sebab yang lain, sebagai suatu pemujaan, sebagai suatu pendekatan diri kepada berhala. Orang jahiliah ada sembelih ni kerana nak mendekat, apa dia tujuan dia, nak mempersembahkan, nak jamu dia punya Tuhan. Sebab tu dia sembelih binatang, dia letakkan di hadapan tokong dia, berhala dia. Jadi perbuatan itu sebahagian daripada bentuk syirik kerana tujuan penyembelihan lain. Dia lari daripada tujuan asal, iaitu penyembelihan itu kerana Allah. Okey, terus. Melakukan sembelihan korban bukan untuk Allah Subhanahu wa taala adalah satu bentuk amalan syirik. Menjadi kebiasaan kepada orang-orang yang melakukan syirik dalam kalangan setiap umat mengadakan sembelihan untuk berhala-berhala dan tuhan-tuhan yang menjadi sembahan mereka. Islam mengharamkan dan membatalkan perkara tersebut. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Harrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan nadihatu wa ma akala as-sab'u illa ma zakkaytum." Akala as-sab'u illa ma zakkaytum wa ma dhubiha 'ala an-nusubi wa an tastaqsimu bil azlam dzalikum fisq. Maksudnya, diharapkan kepada kamu memakan bangkai binatang yang tidak disembelih dan darah yang keluar mengalir dan daging babi termasuk semuanya, dan binatang-binatang yang disembelih kerana yang lain dari Allah, dan yang mati tercekik, dan yang mati dipukul, dan yang mati jatuh dari tempat yang tinggi, dan yang mati ditanduk, dan yang mati dimakan binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih sebelum habis nyawanya, dan yang disembelih atas nama berhala. Dan diharapkan juga kamu merenung nasib dengan undi batang-batang anak panah. Yang demikian itu adalah perbuatan fasik. Okey. Diharamkan kepada kamu bangkai. Apakah yang dimaksudkan dengan bangkai? Takrif bangkai itu apa dia? Al-maitah itu apa makna? Yang pertama, seseekor binatang yang boleh kita makan, seperti ayam, intik, kerbau, lembu, tetapi dia mati itu bukan kerana disembelih. Bangkai, mati kena langgar ke, mati sakit kan, tak sempat nak disembelih kan. Bangkai, walaupun asalnya dia tu halal dimakan di sudut hukum, tapi mati bukan di atas jalan penyembelihan. Faham tak? Mati bukan dengan sebab disembelih. Tadi kita sebut apa? Mati kena langgar ke, mati sakit ke, tu dipanggil bangkai. Mati tercekik, jatuh daripada atas ke bawah, dia belaga sesama dia mati, tak sempat disembelih, binatang itu dipanggil bangkai. Yang kedua, binatang yang sememangnya tak boleh makan. Bangkai juga binatang yang apa dia, selain daripada ayam, itik, kerbau, kita kata biawak ke, kucing, anjing, mati, bangkai juga.
Yang ketiga, sembelih. Binatang tu memang boleh makan seperti kerbau, lembu, itik, sembelih. Tapi sembelih bukan orang Islam yang sembelih. Pertamanya bukan orang Islam yang menyembelih ataupun ahlul kitab. Ahlul kitab apa dia? Yahudi dan Nasrani. Seperti sembelihan Majusi, Buddha, Hindu, penyembelihan mereka tak boleh makan. Walaupun menghadap kiblat, baca bismillah, putuh halqum mari, dibuat elok, ikut cara hukum fiqh, tak sah sebab penyembelihan orang kafir. Adapun penyembelihan ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, boleh kita makan. Bila boleh kita makan, sebagaimana disebut dalam Quran surah Al-Maidah tu, disembelih macam mana pun ikut cara agama dia sah. Kita kata kafir, betul kafir. Kafir ahli kitab dia berbeza dengan kafir lain. Sebab dia ahli kitab ni dia samawi. Maknanya agama samawi. Agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada langit. Suatu agama yang pernah diiktiraf oleh Allah sebelum kedatangan Islam. Sebelum diturunkan Al-Quran, maka kitab panduan ahli kitab ni Injil dan Taurat. Itu kitab Allah. Tapi setelah diutuskan Nabi akhir zaman, iaitu Nabi Muhammad SAW, diturunkan kitab Al-Quran, agama mereka dimangsuhkan. Tetapi beberapa hukum syariat yang terdahulu, macam kita tengok apa dia, ibadah haji korban dilakukan di zaman Nabi Ibrahim, walaupun dia telah meninggal dunia, syariat itu disambung. Okey, ceritanya berhubung dengan penyembelihan ahli kitab ini, maka harus kita makan sembelihan mereka. Jadi kalau kafir yang lain daripada ahli kitab, tak boleh kita makan sembelihan mereka kerana dianggap sebagai binatang itu sebagai apa? Sebagai bangkai, maitah. Yang keduanya dam. Diharamkan juga kita minum darah. Pertamanya minum darah. Yang keduanya tentang kenajisan darah. Dia berbeza. Minum lain, tentang najis lain. Tak semestinya benda yang najis itu, apa dia? Dia boleh diminum, ataupun benda yang tak najis itu tidak boleh diminum. Jadi kita tengok dalam ayat ini, contohnya macamlah arak. Arak tu haram bukan isu najis. Arak itu kerana memabukkan walaupun tak najis. Okey, masalah darah di sini tentang kenajisan darah. Darah apa yang najis? Ulama bahas pula berdasarkan dalil dari Quran dan hadis ini, darah yang sepakat kata najis ini damul masfuh. Darah yang terpancar selepas ketika kita menyembelih binatang. Hak tu najis. Tak boleh minum. Kena pakaian, kena basuh. Kalau tak basuh pakaian kita nak bawa sembahyang, tak boleh kita bawa sesuatu benda yang bernajis. Adapun darah yang lekat pada isi binatang, maka dia tidak najis. Boleh kita masak dengan darah tersebut dan kita makan. Dan orang-orang kita selalu basuh daging tu sampai jadi putih kan, kerana ada darah. Darah yang lekat pada daging tu halal. Kerana Aisyah radhiyallahu anha pernah masak daging kambing di dalam satu bejana bekas. Darah yang ada kepada isi binatang kambing itu sehingga jadi kuah, dihidangkan kepada Rasulullah. Jadi isu najis di sini yang pertamanya darah yang terpancar ketika disembelih. Yang tu sepakat sebab ayat Quran di dalam surah Al-An'am tu. Yang kedua, ulama sepakat juga darah najis iaitu darah haid. Darah haid tu sepakat ulama kata najis, Pak mazhab kata najis. Cuma kadar banyak mana yang diberi kemaafan itu berlaku khilaf ulama. Darah haid juga adalah najis kerana apa? Rasulullah SAW memerintahkan supaya wanita yang terkena darah haid pada pakaiannya supaya dibersihkan. Okey, dua dah darah yang sepakat ulama kata najis. Yang ketiganya darah istihadah. Pun najis juga, sepakat ulama kata najis. Okey, yang keempat tentang darah manusia. Sebab dalam ayat ni kata darah tak boleh diminum, dan yang keduanya najis. Darah manusia ni najis ke tak najis? Macam orang luka ke, tergigit pacak ke, lintah,
Pada gigitan dia tu, lepas dia keluar, tercabut daripada tempat yang digigit tu, keluar darah banyak kan. Darah tu najis ke tak najis tu? Kalau kata najis, tak boleh buat dalam sembahyang. Maknanya sebelum kita sembahyang kena bersih terlebih dahulu. Ataupun ketika kita sembahyang, dia masih mengalir, terkena kepada badan ataupun pakaian, maka najis. Kalau dianggap najis, maka sembahyang itu terbatal. Macam mana tuan-tuan? Darah manusia berlaku khilaf daripada kalangan ulama. Bagi mazhab kita Syafi'i, dianggap najis. Sebab di situ disebut dam, di sisi umum, apa-apa darah. Tetapi sebahagian daripada mazhab bahawa darah manusia ini tidak najis. Di antaranya mazhab Imam Bukhari. Mazhab Imam Bukhari tak najis darah manusia. Darah manusia tidak najis. Alasannya apa dia? Alasannya berdasarkan kepada riwayat daripada sahabat Nabi SAW. Di dalam peperangan, situasi peperangan ni, badan mereka berlumuran dengan darah daripada terkena tusukan senjata musuh, panah, lembing dan sebagainya. Dalam keadaan badan mereka dibasahi, pakaian mereka dibasahi dengan darah, lalu mereka sembahyang di dalam keadaan begitu. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Sahabat ni diamanahkan untuk dia berjaga, mengawal, ribat, berjaga di dalam medan perang, untuk membolehkan sahabat-sahabat yang lain tidur nyenyak di dalam peperangan ni, di dalam situasi peperangan, untuk menghalang serangan daripada musuh. Jadi dilantik beberapa orang pengawal, yang lain tidur. Jadi sahabat yang diamanahkan menjadi jaga ni, menjadi pengawal, mereka mengambil peluang sembahyang malam. Ketika mereka menunaikan sembahyang malam, tengah-tengah sembahyang tu kena panah. Lepas tu dicabut, darah mengalir, badan mereka dibasahi, badan dan pakaian dibasahi dengan darah. Waktu panah kali yang kedua, dicabut. Kena panah kali yang tiga, dalam dia sebut Allahu Akbar. Bila sebut Allahu Akbar, sebab terlalu dalam panah yang ketiga itu, tak berhenti sembahyang. Kalau kita nyamuk gigit sikit pun dah susah hati rimah kan, rasa cepat-cepat nak berhenti. Sahabat-sahabat yang tidur tu terjaga, dia tak berhenti sembahyang. Lepas selesai sembahyang, lalu sahabat yang terjaga daripada tidur tanya, kenapa panah yang pertama tu kamu tak gerak kami? Supaya kami bangun, kami akan pergi cari siapa yang panah kamu, pihak musuh kami akan tangkap dia. Dia kata, aku tengah duk baca ayat Quran. Berdasarkan kepada ayat, dia sayang nak berhenti daripada bacaan tersebut, dia rasa sayang. Sedangkan sakit tu bukan kena cocok dengan jarum sakit, ini panah. Mengikut riwayat yang lain, dia tengah sedang membaca suratul Kahfi. Tak berhenti tuan-tuan, tak berhenti. Isunya, orang nampak tentang sejarah tu ya. Ulama-ulama fiqh bahas, kalau batal sembahyang dengan sebab kalau darah itu manusia itu najis, dia akan berhenti sembahyang. Basuh badan, pakaian, dia jangan sembahyang lain. Sebab itu berdasarkan kepada kajian Imam Bukhari rahimahullahu taala, berhubung dengan riwayat-riwayat hadis Nabi dan juga asar sahabat, apa yang berlaku di zaman Nabi dan para sahabat ini, mereka berlumuran darah, masih meneruskan sembahyang. Imam Bukhari letak satu tajuk di dalam Sahih Bukhari, kanu yusalluna ala juruhihim wa dimaihim. Mereka para sahabat sembahyang di dalam keadaan berlumuran dengan darah dan juga luka-luka di dalam peperangan. Tak berhenti sembahyang. Kalau sekiranya darah manusia itu najis, mereka akan berhenti sembahyang. Sebab wasiyabaka fatahhir, pakaian kamu hendaklah dibersihkan daripada najis. Kalau darah itu najis, kena berhenti sembahyang, basuh dulu pakaian ataupun badan, baru boleh meneruskan sembahyang. Menunjukkan bahawa bagi Imam Bukhari, darah tidak najis. Kalau kita kata ada mazhab, pendapat daripada ulama-ulama mazhab, kita terima, kita akui sebahagian daripada bentuk ijtihad. Tetapi sahabat ni tak reti hukum fiqh. Antara imam-imam mazhab ni yang kita kata faqih, alim tentang hukum fiqh, nak dibanding dengan sahabat. Sahabat lebih alim, sahabat lebih mengetahui, lebih memahami ayat-ayat Quran dan juga hadis-hadis Nabi, dan mereka belajar dengan Nabi.
Jadi sahabat tidak terus, mereka meneruskan sembahyang dalam keadaan mereka badan dan juga pakaian mereka berlumuran dengan darah. Jadi sebahagian daripada mazhab dan juga pendapat ulama, darah manusia tidak najis. Walahmul khinzir, daging babi. Yang kata bangkai itu adalah daging babi, dan dia juga adalah merupakan binatang yang najis. Dia sebut bangkai, dia sebut daging. Tulang macam mana? Lidah masuk dalam daging tak? Lidah masuk dalam daging. Tulang, ekor, dalam ekor ada daging tak? Ada juga daging. Walaupun sebut daging sahaja, sebahagian ulama kata bila sebut lahmul khinzir, itlaqul juz'i wa iradatu kull, sebut juzuk sahaja daripada keseluruhan binatang. Seekor babi itu disebut satu juzuk, iaitu daging. Wa iradatul kull, yang dikenaki di dalam ayat ini semua yang ada pada babi itu, semua najis, bukan sahaja daging dia. Okey. Dan seseekor binatang yang disembelih bukan kerana Allah. Apa dia? Tadi kerana berhala. Kerana berhala, tokong ataupun patung. Dan binatang yang mati tercekik, dan mati dipukul, dan yang mati jatuh daripada tempat yang tinggi, dan mati ditanduk. Sama-sama dia bergaduh, tertanduk, mati. Semua tak boleh makan. Yang mati dimakan oleh binatang buas, diterkam oleh harimau ke serigala ke, dimakan oleh binatang buas, maka mati. Semua dipanggil bangkai. Kecuali binatang yang sempat kamu sembelih, yang tercekik tadi, yang terjatuh daripada atas ke bawah, yang bergaduh tertanduk tadi, yang diterkam oleh binatang buas. Illa ma zakkaitum, kecuali sempat sebelum mati itu sempat. Binatang yang bergaduh, yang tertanduk, yang tercekik, yang terjatuh tadi, sebelum dia mati sempat disembelih, maka binatang tu halal dimakan. Bila sebut disembelih, sempat disembelih, bagaimana kafiat, bagaimana cara bentuk penyembelihan yang diiktiraf di dalam Islam. Kita dah belajar banyak kali dalam hadiah, malam ni kita ulang balik. Bila nak sambut ayat korban, kita selalu bagi kursus penyembelihan. Dalam perbahasan ini selalu kita sebut. Jadi mungkin peserta ataupun sahabat-sahabat yang baru mengikuti, kita ulang sekali lagi perbahasan ini. Bagaimana cara kafiat penyembelihan yang diiktiraf di dalam Islam. Dalam Al-Quran hanya mengatakan sembelih. Sembelih macam mana? Kalau kita tengok di dalam hadis, seorang perempuan yang dia jadi hamba kepada Ka'ab bin Malik, dia bergembala kambing yang dimiliki oleh Ka'ab bin Malik. Dia menggembala kambing di lereng-lereng bukit di Madinah ni. Kan di Madinah, di Mekah ni susah nak dapat tumbuhan, rumput rampai menjadi sumber makanan binatang. Jadi duduk celah-celah bukit. Satu kali kambing tu naik-naik atas bukit, jatuh ke bawah. Sebelum sempat sebelum dia mati, hamba Ka'ab bin Malik ni ambil seketul batu. Lalu dia ambil batu, fangqasarat wa zabahat biha. Lalu dia pecahkan batu itu, daripada batu yang besar dikecilkan jadi kecil, lalu dia sembelih dengan menggunakan batu. Lalu dia jamu kat orang tak berani nak makan. Pertamanya orang perempuan sembelih. Yang keduanya dia sembelih dengan batu. Sudah tentu tidak dapat memutuskan halkum dan mari dengan sempurna. Kalau dalam mazhab yang lain pula, Hanafi, wajdain. Jadi urat yang berada di sisi leher ini pun perlu dikenakan alat penyembelihan. Kita sebut alat tak semestinya pisau. Selain daripada gigi, tulang dan juga tanduk. Yang ni alat-alat yang digunakan oleh Habsyah. Selain daripada itu, sesuatu alat yang tajam
yang dapat melukakan, maka sah menjadi alat sembelihan. Okey, orang tak berani makan lah sebab sudah tentu urat tidak dapat diputuskan dengan sempurna. Perempuan pula menyembelih. Mereka pun tanya, pergi jumpa Rasulullah, tanya Rasulullah, boleh tak makan ni? Sembelihan binatang kambing ni boleh makan tak? Lalu Rasulullah kata, ma anharad dam wa zikra smullahi alaihi fakul. Seseekor binatang yang mengalir darahnya, yang pertama mesti dialirkan darah yang ada pada binatang dan disebut nama Allah. Sebab apa disebut nama Allah? Kerana nak membuktikan penyembelihan itu kerana Allah, bukan kerana bahala ataupun kerana makhluk-makhluk yang lain. Rupanya bila berdasarkan kepada kajian, saya ada baca dalam kitab Al-Halal wal Haram yang dikarang oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Sebab apa? Dalam Islam dia nak mengalirkan darah binatang. Darah binatang itu perlu dialirkan, perlu dikeluarkan daripada tubuh badan dia untuk membolehkan kita makan daging tu. Oh, rupanya berdasarkan kepada kajiannya, darah ni benda yang kotor. Kalau kita makan sekali darah, dia boleh mendatangkan penyakit pada tubuh badan kita bila binatang yang tidak disembelih kan. Kerana kematian binatang dilakukan dengan berbagai-bagai cara. Kalau orang bukan Islam, dia cekik lah macam-macam dia buat bagi mati, asalkan mati je. Kerana dia cocok sikit aja orang nak pergi mati, darah tak mengalir semua. Dia yang pentingnya bagi mereka mati. Dalam Islam bukan saja mematikan, perlu mengalirkan darah. Jadi darah yang binatang yang paling banyak mengeluarkan darah ketika disembelih, maka daging dia paling elok, paling cantik. Jadi untuk memastikan keluar darah dengan baik, pisau kena tajam. Menyembelih dengan cara yang betul. Jadi Rasulullah kata sesuatu alat yang dapat mengeluarkan darah dan baca bismillah, makanlah. Jadi itulah cara penyembelihan yang diiktiraf di dalam agama, yang disebut oleh Rasulullah. Oh, yang mazhab kita pula mesti mari dengan halqum ni bukan sahaja kena, mesti putus secara keseluruhan. Secara keseluruhan. Di dalam mazhab lain, antara mari dan halqum terkena salah satu daripada urat. Urat halqum sahaja ke ataupun mari saja sah. Terkena pula tak semestinya putus macam tu, macam putus wayar. Ada orang putus wayar ni. Putus wayar, putus tu kan. Kena je, melukakan. Dan binatang itu dengan sebab luka tersebut mati, maka sah di sudut syarak. Itu yang disebut juga oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi di dalam kitab Al-Halal wal Haram. Bagaimana penyembelihan yang diiktiraf di dalam Islam. Sebab kita kena faham betul-betul, mengaji betul-betul tentang penyembelihan ini. Sebab berlaku raya haji besok macam-macam ada binatang yang sembelih tak putus urat, lepas tu ditanam, tak berani nak makan, takut jadi bangkai. Itu yang untuk beramal selama ni. Tak putus mari dengan halqum secara keseluruhan, tanam bangkai tu. Binatang tu dianggap sebagai bangkai kerana penyembelihan tidak sah. Sedangkan penyembelihan di dalam Islam terlalu senang dan juga terlalu mudah. Okey, terus. Oleh kerana itu Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Rasulnya supaya menjadikan solatnya semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Fasholli li rabbika wanhar." Maksudnya, oleh itu kerjakanlah sembahyang kerana Tuhanmu semata-mata dan sembelihlah korban sebagai bersyukur. Jadi sembahyang ni mesti kerana Allah, persembahkan kepada Allah. Yang juga korban tadi kita sebut korban ataupun penyembelihan sebahagian daripada bentuk ibadah kita kena tumpu kepada Allah. Yang kedua, wanhar. Ini pun dah kita bincang dalam pengajian kita. Sembelih ada yang disebut sebagai illa mazzakaitum zakah ataupun zabah. Yang tu sebagaimana yang kita sembelih, yang kita duk tengok, yang kita buat selama ni. Pisau tu daripada atas ke bawah, bawah ke atas. Itu dia panggil zabah ataupun zakah. An-nahru, dia jenis cocok. Ini melibatkan binatang yang leher dia panjang seperti unta. Unta dia tak sembelih macam tu. Dia seeloknya macam tu, ditikam. Tikam tarik. Untuk mencepatkan kematian dia. Dan yang ketiga, binatang yang berleher panjang seperti burung unta. Burung unta. Dia sunat sembelih di pangkai tengkuk tu, untuk mempercepatkan mati. Binatang yang leher dia pendek, sembelih
di ujung dekat dengan kepala dia. Itu maknanya bentuk-bentuk kaifiat penyembelihan. Yang ni sunat sajalah, asalkan terkena halkum ataupun mari itu dia sah dah. Cuma untuk mempercepatkan kematian. Sebab apa dalam Islam bila sembelih dia nak suruh cepat mati, supaya tidak melibatkan penderitaan, kesakitan, penyiksaan kepada binatang yang disembelih. Sebab itu disebut dalam hadis kan, falyuhadda, hendaklah ditajamkan akan alat penyembelih, wal yarih zabihatahu. Selepas sembelih tu kita kena lepaskan dia, tak boleh diikat lagi, menyebabkan dia menderita. Jadi kalau melibatkan pisau yang tajam, penyembelihan yang betul, kita lepas pula daripada ikatan setelah disembelih, menyebabkan dia rehat mati di dalam keadaan tidak menyiksa binatang, tidak menyakitkan binatang. Sebab dalam hadis sesungguhnya Allah Ta'ala jadikan ihsan itu kepada semua makhluk. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza zabahtum fa ahsinuz zibhah. Bila nak bunuh dengan cara yang terbaik. Walaupun di dalam situasi peperangan ni kita nak bunuh orang nak bunuh kita. Dalam keadaan nak bunuh orang pun Islam ajar, Quran ajar, Allah ajar, jangan bunuh orang yang menyebabkan penderitaan sebelum berlaku kematian. Faqatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Berperanglah kamu pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kamu melampaui batas. Sebahagian bentuk cara melampaui batas membunuh pihak musuh dengan menyiksa dia sebelum dia mati. Banyak berlaku tentera kafir yang mereka lakukan terhadap umat Islam. Macam tentera Amerika Syiah bunuh orang Islam, dekat nak mati tu dia bakar lagi, dia seksa lagi, nak bagi bertambah dahsyat. Ni kafir ni macam tu, dia punya perangai kafir ni. Kafir dia tak ada belas kasihan. Orang Islam ni walaupun kafir tu jahat, kafir tu buat zalim pada orang Islam, tapi jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Balas dengan kebaikan. Bunuh mereka dengan pembunuhan yang terbaik. Pembunuhan yang terbaik pancung tekuk. Pancung tekuk terus mati. Sebab itu dalam Islam, hukuman mati kepada pesalah ini disuruh pancung, bukan gantung, bukan suntikkan beracun, bukan kejutan elektrik sebagaimana yang berlaku di luar negara. Mengerikan. Mati dengan cara gantung ni sakit. Dengan cara suntikkan beracun, dengan kejutan elektrik sangat ngeri, takut. Islam dia suruh pancung. Sebab ada kajian menyebut bila urat saluran rahim ni dia tak boleh nak laporkan kepada otak kita tentang apa yang dia alami, tubuh badan alami, terus mati, dia hilang kesakitan. Nak bunuh orang pun, contohnya kesalahan apa? Kesalahan murtad, man baddala dinahu faqtuluh. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, siapa-siapa yang telah menukar agamanya hendaklah dibunuh. Okey, dia murtad, perlu dibunuh. Tetapi pembunuhan yang tidak menyiksa mayat tersebut. Adapun kejahatan dia, kesalahan dia serah pada Allah, tapi tindakan kita sebagai manusia di dalam menghukum orang. Dan juga dalam hadis sebut, apabila kamu nak menyembelih, hendaklah menyembelih dengan cara yang terbaik. Perelokkan penyembelihan. Jadi cara perelokkan penyembelihan salah satunya menggunakan pisau yang tajam. Okey, terus. Dalam hadis riwayat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menjelaskan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'anallahu man dhabaha li ghairillah wa la'anallahu man awa muhdithan wa la'anallahu man la'ana walidayhi wa la'anallahu man ghayyara al-manab." Maksudnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepadaku 4 perkara, iaitu Allah melaknat orang yang melakukan sembelihan bukan kerana Allah. Allah melaknat orang yang melaknat kedua ibu bapanya. Allah melaknat orang yang memberikan perlindungan kepada seseorang yang melakukan bid'ah. Allah melaknat batu penanda di tanah. Okey, terus. Dalam hadis riwayat Tariq bin Shihab radhiyallahu anhu daripada Salman radhiyallahu anhu menjelaskan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dakhala rajulun al-jannata fi dhubabin wa dakhala akharuna fi dhubabin. Qalu, fa kaifa dhaka? Qala, marra rajulani mimman kana qablakum ala nasin ma'ahum sanamun la yamurruhum bihim ahadun illa qarraba li sanamihim. Fa qalu li ahadihim qarib shay'an
قال ما معي شيء قالوا قرب فلا ذبابا فقرب ذبابا ومضى فدخل النار وقالوا للآخر قرب شيئا قال ما كنت ليقرب لأحد دون الله فقتلوه فدخل الجنة. Maksudnya Rasulullah SAW bersabda, seseorang lelaki masuk ke dalam syurga kerana seekor lalat, seorang lelaki yang lain pula masuk ke dalam neraka kerana seekor lalat. Para sahabat Rasulullah SAW bertanya, bagaimana boleh terjadi begini wahai Rasulullah SAW? Baginda bersabda, dua orang lelaki lalu di hadapan sebuah masyarakat yang menyembah sebuah berhala. Tidak ada seorang pun yang melintas berhala tersebut melainkan dia akan mengorbankan sesuatu untuknya. Masyarakat tersebut berkata kepada salah seorang daripadanya, korbankanlah sesuatu untuk berjalan tersebut. Lelaki itu menjawab, aku tidak mempunyai apa-apa untuk dikorbankan untuk berhala ini. Mereka berkata, korbankanlah meskipun seekor lalat. Lalu lelaki itu mengorbankan seekor lalat untuk berhala tersebut. Mereka melepaskan lelaki itu pergi. Akibat perbuatan tersebut, lelaki tersebut memasuki neraka. Masyarakat tersebut berkata kepada lelaki kedua, korbankanlah sesuatu untuk berhala ini. Lelaki itu menjawab, aku tidak mempunyai apa-apa untuk dikorbankan kepada berhala ini selain daripada Allah Azza wa Jalla. Lalu mereka memancung leher lelaki itu. Akibatnya lelaki itu masuk ke dalam syurga. Kita tengok, kadang-kadang dengan sebab yang kecil boleh masuk neraka, sebab yang kecil boleh masuk syurga. Kita tengok yang isu yang pertama tadi, bila orang lalu depan berhala, bagilah suatu pengorbanan. Nak bagi makan apa berhala ni? Kalau bawa makanan, bagi dekat dia, buah apple ke, pisang ke, anggur ke. Kalau nak sembelih binatang, unta ke, kerbau ke, lembu, kambing, itik, tiba-tiba apa binatang tak ada, tinggal lalat. Lalat pun tak apa, persembahkan. Tengok, salah sikit lah ambil lalat, bagi kepada berhala. Berlalat tu bukan bernilai pun, tak payah beli, pakai tangkap begitunya. Apa sebab salahnya? Kerana mengiktiraf dengan pengorbanan, dengan usaha yang kecil, tetapi pengiktirafan kepada berhala sebagai Tuhan. Masuk neraka sebab mengiktiraf berhala. Yang kedua pula, dia tak bagi apa-apa kerana dia tak nak tunduk dan dia faham berhala bukan Tuhan. Walaupun dengan seekor lalat dia tak akan korbankan, sebab dia tak iktiraf berhala sebagai Tuhan. Dengan sebab yang kecil juga dia masuk syurga. Sebab tu tuan-tuan, kadang-kadang hak kecil boleh masuk syurga, hak benda yang kecil boleh masuk neraka, apatah lagi benda besar. Jadi itulah sebagai peringatan dan juga pengajaran bagi kita semua. Okey, terus. Dalam hadis di atas, Rasulullah SAW memuji lelaki yang beriman dan memberitahu dia memasuki syurga. Hal tersebut kerana dia bersabar dalam menghadapi pembunuhan dan tidak redha untuk mengemukakan apa-apa korban untuk sesuatu yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Isu yang besar di sini ialah isu prinsip sebelum isu-isu lain. Antara kesungguhan Rasulullah dalam menegakkan tauhid dan menjauhi syirik ialah baginda melarang dilakukan sembelihan di tempat yang dilakukan sembelihan bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana yang terdapat dalam hadis riwayat Sabit bin Al-Dahab tentang kisah lelaki yang menyembelih binatang buana. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. A'udzu billahi wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.